Okey, jom. Alright. So, kita lihat Baik, seandainya soalan diberi begini. Soalan kamu, okey, ada soalan struktur dan soalan esei. Soalan struktur biasanya soalan satu ada A, B, C. Okey. Boleh tak share ni kat grup? Okay. Nak share apanya? Belum apa lagi ni? Belum apa-apa lagi. Sabar Fitnah. Okey, sabar. Baik. Slide ini tak ada. Sebenarnya slide ini hanyalah untuk apa? Contoh sahaja. Yang penting kamu faham. Okey, jom kita tengok Baik. Soalan satu A, B, C. Kadang-kadang soalan A biasanya ada 2 markah. Soalan B ada 4 markah. Soalan C ada 4 markah. Total 4, 4, 2. So 10. Baik, macam mana nak jawab 2 markah ni cikgu? Okey. Baik, apabila kamu diberi soalan ini, okey, ada beberapa langkah yang kamu kena buat. Baik, langkahnya iaitu begini. Mula-mula sekali, okey, kamu bila baca soalan tu, kamu akan garis atau highlightkan kata tugas. Okey, kata tugas contohnya jelaskan, apakah, terangkan dan lain-lain. Serta satu lagi, kamu kena gariskan kata kunci. Kemudian jawab berdasarkan soalan yang ditanya. Baik, kat mana ni cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey, itu perkataan jelaskan. Jelaskan ni ialah kata tugas. Waalaikumsalam Syaril. Okey. Okey, jelaskan ini ialah kata tugas. Okey, maknanya kamu kena explain, kamu kena terangkan. Alright? Dan kemudian kita lihat faktor-faktor. Faktor-faktor ini sebenarnya adalah kata kunci dia, iaitu faktor-faktor iaitu merujuk kepada sebab-sebab. Faktor-faktor ni sebab-sebab, punca-punca. Jadi bila kita lihat kehendak soalan ni nak apa sebenarnya? Okey, terangkan sebab-sebab Melaka menjadi pusat perdagangan. Okey, so itu kehendak soalan. Baik. Kemudian nak jawab soalan kena tengok satu lagi perkara, iaitu peruntukan markah. Berapakah markah diberi? Markah diberi ialah 2 markah. Jadi kalau 2 markah macam mana jawab cikgu? 2 markah ini sebenarnya paling penting kamu kena jawab iaitu okey, kamu boleh buat 2 markah ni satu isi, maknanya satu isi fakta atau lagi satu lagi huraian. Itu 2 markah Satu isi fakta, satu lagi huraian. Ataupun boleh juga kamu buat iaitu 2 markah dengan 2 isi. Okey, dengan 2 isi, maknanya 2-2 fakta. So, barulah kamu tahu, 2 markah ni satu isi, satu huraian ataupun kedua-duanya isi. Baik. Kemudian, okey, bila nak jawab, selalu kamu akan tanya apa tahu? Ayat yang biasa cikgu dengar lah. Cikgu, macam nak mula ni? Macam mana nak mula ni? Setuju tak? Ramai yang akan kata, cikgu, macam nak mula ni macam mana nak mula? Ya Allah. Okey. Nak mula sebenarnya senang saja. Sekejap. Selesakan diri. Okey. Nak mula senang saja. Iaitu sebenarnya bila nak mula, mulakan ayat jawapan dengan ayat dari soalan. Itu paling mudah. Iaitu kalau kita lihat di sini, okey, faktor-faktor yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan, itulah ayat yang kamu boleh ambil untuk mulakan ayat jawapan. Okey, sebagai contoh kita lihat Okey, so kalau kita nak buat, inilah dia. Okey, kamu ambil, kamu tulis semula faktor-faktor yang membolehkan Melaka muncul sebagai pusat perdagangan adalah lokasinya yang sangat strategik. Ingat, lokasi yang sangat strategik itu adalah fakta dan itu telah memberi 1 markah. 1 markah dah. Baik. So 2 markah kan? Ada satu lagi markah. Baik. So yang kedua, buat ayat huraian. Melaka terletak di tengah laluan perdagangan antara China dan India yang membolehkan pedagang singgah untuk berniaga dan bertukar barang. Okey. Baik, so dah ada ayat huraian. Okey, 2 ayat begini. Cukup tak untuk 2 markah? Cukup tak untuk 2 markah? Cukup kan? Nampak? So di sini kita tahu bahawa dah cukup dah 2 markah. Okey, so itu cukup 2 markah. Tapi kalau ada yang pelajar kata, cikgu, macam mana pula 2 markah ni bolehlah cikgu? Kalau 4 markah,
6 markah macam mana pula? Ya betul. Yang pertama tu, ayat pertama tu fakta, ayat yang kedua tu huraian. Cukuplah. 2 markah. Tapi selalunya pelajar kata apa? Cikgu, kadang-kadang saya tambah lagi cikgu. Saya tambah lagi ayat huraian. Agak-agaknya cikgu, macam mana tu? Okey, kalau kamu nak tambah ayat huraian, boleh. Tetapi akan menjadi 2 perkara. Okey, pertama, okey, iaitu okey, dia kalau katakan ketiga-tiga tu betul, dia tetap akan bagi 2 markah juga. Dia tak ada penambahan. Sebab memang dia dah allocate 2 markah saja. So dia takkan bagi extra marks, tak ada. Itu satu. Okey. Dan yang kedua, okey, kamu akan spend lebih masa untuk soalan ini. Padahal 2 markah aja. Jadi tak perlu tambah, cukuplah. Bagi cikgu apa tahu? Cukup. Jangan ditambah-tambah. Nak tambah boleh tapi kamu akan rugi masa. Ingat peperiksaan kamu kena jawab dalam tempoh masa yang diberi. Nampak tak? So, jadi kamu tengok jawapan cikgu pun cukup. Okey. Iaitu dia ngam-ngam aja. Ngam-ngam aja. Tak terlebih, tak kurang. Okey? Baik. So, kalau kita pergi kepada soalan yang lain, contohnya, okey, di sini ada fakta, yang atas tu dan bawah tu adalah huraian ya. Atas tu fakta, bawah tu adalah huraian. Baik. Kemudian kita lihat contoh soalan kebat. Ini selalu soalan kebat ni problem ni. Ada juga pelajar kata apa, cikgu saya tak reti lah nak buat kebat cikgu. Okey, mudah saja. Maths ni cikgu tunjuk. Baik. Soalan kebat ni maksudnya apa cikgu? Iaitu kebat ni ialah kemahiran berfikir aras tinggi. Bila berfikir aras tinggi tu, maksudnya apa tahu? Dia punya soalan ini, kamu beri jawapan di luar daripada buku teks. Jawapan dia tak ada dalam buku teks. Jawapan dia kamu kena fikir sendiri. Dan sebenarnya apa juga jawapan yang kamu beri yang relevan, yang menjawab soalan, yang tepat akan diberi markah. Akan diberi markah. Okey. Sebagai contoh kita lihat Okey, kita tengok soalan ni Negara kita telah banyak membangunkan pelabuhan-pelabuhan besar dan bertaraf antarabangsa. Antaranya Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Pasir Gudang, Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Pulau Pinang dan Pelabuhan Bintulu. Soalan dia, pada pendapat anda, nampak pada pendapat anda, bolehkah pelabuhan-pelabuhan yang diwujudkan di atas dapat menandingi kegemilangan yang pernah dicapai oleh Pelabuhan Melaka? Baik. Okey. Kata kunci di situ bolehkah? Maknanya kamu kena jawab soalan tu dulu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Kena jawab soalan tu dulu. Itu kalau kamu jawab, dah diberi 1 markah. Kemudian, beri alasan anda. Itu kata tugas. Beri alasan anda. Kenapa kamu kata boleh? Dan kemudian kamu lihat peruntukan markah. Berapa markah? 3. So, kamu boleh bayangkan kalau 3 markah ni mungkin apa tahu? 2 isi 1 huraian ke, ataupun 1 isi 2 huraian ke dan sebagainya. Jom kita tengok contoh jawapan bagi soalan ini. Baik. Kalau kita nak jawab, ambil balik ayat soalan tu. Pada pendapat anda kan soalan dia. Jadi kamu buat pada pendapat saya. Pada pendapat saya, okey, pelabuhan di negara kita mampu menandingi kegemilangan Pelabuhan Melaka. Nampak tak? Kita dah menjawab soalan itu. Mampu, maknanya boleh. Jadi pada pendapat saya, pelabuhan di negara kita mampu menandingi kegemilangan Pelabuhan Melaka. 1 markah dah. 1 markah dah Okey. Kemudian kamu sambung. Hal ini disebabkan kemudahan yang disediakan di pelabuhan-pelabuhan ini adalah sangat moden dan memudahkan kapal pedagang dari seluruh dunia untuk singgah di sini. Baik, perenggan yang kedua tu, ayat yang kedua tu, berapa markah? Cuba bagi tahu cikgu. Berapa markah untuk ayat yang kedua tu? Okey. 2. Okey. Ada yang kata mungkin 1, ada yang kata 2. Okey. Baik. 1. Okey, 1. Baik. Untuk pengetahuan kamu ya. Okey. Hal ini disebabkan, okey, ayat dia hal ini disebabkan
kemudahan yang disediakan di pelabuhan-pelabuhan ini adalah sangat moden. Itu satu. Dan itu adalah kata hubung. Okey, dan kita tahu kata hubung ni adalah menyambungkan dua ayat, betul tak? Kata hubung ialah menyambungkan dua ayat. Jadi selepas dan bermakna ada satu lagi fakta ataupun satu lagi huraian. Jadi hal ini disebabkan kemudahan yang disediakan di pelabuhan-pelabuhan ini adalah sangat moden. Satu, huraian, dan memudahkan kapal pedagang dari seluruh dunia untuk singgah sini. Itu huraian yang kedua, another markah lagi. Jadi total berapa? Termasuk yang di atas, 3 markah. Cukup. Nampak tak? Cukup markah tu. Boleh Ainul. Kalau kita buat dua huraian tu dalam ayat berbeza pun lagi baik. Pun boleh Ainul. Pun boleh. Okay. Dan seandainya kamu tengah tuliskan, tiba-tiba kamu rasa macam, aku nak buat lagi lah, nak tambah ayat lagi ke? Boleh. Nak tambah ayat lagi boleh. Sebab kadang-kadang pelajar ni kita tak yakin. Kita dah buat, macam tak cukup, macam kita tak cukup. Kita rasa macam tak cukup kan? Kita tak yakin. Boleh tambah ke? Boleh. Iaitu kamu tambahkan. Okey, macam cikgu buat. Selain itu, kena ada penanda wacana. Selain itu, kawalan keselamatan yang ketat oleh pasukan keselamatan negara di perairan antarabangsa menjadikan pelabuhan-pelabuhan ini selamat untuk disinggahi. So, ayat yang ketiga tu, yang selain itu adalah penambahan. Penambahan. Okey. Cikgu kata tadi macam tak perlu penambahan. Betul. Betul. Tetapi kalau katakan kamu dah tengah buat kan hal ini disebabkan kemudahan, memudahkan kapal pedagang, tiba-tiba, kawalan keselamatan ni pun boleh juga ni. Okey, dah ada idea. So kamu boleh sambung terus. Okey, selain itu kawalan sambung terus. Itu boleh. Tetapi kalau katakan, okey, sampai ke memudahkan kapal pedagang dari seluruh dunia untuk singgah sini, macam tak yakin lah. Kamu pun fikir, apa lagi nak tambah? Apa lagi nak tambah? Kamu fikir saja dah 3 minit, 4 minit. Itu tak boleh. Sebab rugi masa. Rugi masa. Okey. Baik, Ainul tanya, kalau huraian pertama dan kedua tu tak betul, kita dapat markah untuk ayat ketiga ke? Ya. Okey, mana-mana ayat yang memberikan markah ataupun betul akan diberi markah. Nampak tak? Nampak tak? Jadi itu cara dia untuk 3 markah. Dan satu lagi cikgu nak tegur. Ramai kat sini yang akan cuba menjawab soalan berdasarkan garis diberi. Contohnya, 3 markah. Kalau dalam kes ini, dia banyak bagi line, betul tak? Line jawapan. Tapi kadang-kadang cikgu, ada kertas soalan saya tu, dia bagi 2 line je cikgu. 2 line ruang jawapan aja. Tapi diberi 3 markah. Macam mana nak buat cikgu? Betul tak? Betul tak? Dia berikan 2 line saja. Tapi kamu kena jawab 3 markah, 4 markah. Macam nak buat ni cikgu? Okey. Baik. Sebenarnya begini. Mana yang lebih penting? Line tu ke ataupun jawapan kamu? Yang mana satu? Okey. Yang mana satu lebih penting? Jawapan. Jawapan kita. Jawapan kita. Kalau katakan tak cukup line tu, kemudian kamu nak sambung bawah, boleh sambung. Sambung je. Sambung je kat bawah. Walaupun di luar line. Ya, walaupun di luar line. Sebab apa? Jawapan tu yang penting, bukan line tu yang penting. Nampak tak? Jadi nasihat cikgu, jangan takut dengan line tu. Jangan takut dengan line tu. Boleh je. Sampai ke tepi-tepi ni pun boleh. Sampai ke tepi-tepi ni pun boleh. Terus je. Kemudian bawah je lagi, bawah lagi. Boleh. Selagi kamu nak memberikan jawapan. Faham? Jangan takut dengan line tu. Okey. Baik. So, Ainul tanya, kalau huraian pertama tu salah, tapi huraian kedua tu betul, tapi kita tulis dua huraian tu dalam ayat yang sama, masih dapat markah ke? Yes. Dapat markah untuk huraian yang betul. Yang salah tak dapat markah lah. Nampak tak? Baik. Yes, itu cara dia. Dan
Kalau kamu perhatikan cara cikgu buat ni, perasan tak cikgu buat berperenggan? Berperenggan Kenapa cikgu buat perenggan? Sebab sebaik-baiknya sebaik-baiknya kamu buat dalam bentuk perenggan. Sebab apa? Memudahkan guru kamu untuk memberi markah. Kalau kamu buat semua ni dalam satu perenggan, no hujung macam ni kan, cikgu kamu penat nak cari. Mana pula fakta. Oh, huraian. Fakta, huraian, contoh. Lama-lama dia giling. Bila dah tengok, nampak tak? Dia akan giling. Jangan bagi cikgu kita giling. Kalau boleh kita nak cikgu kita apa? Dia nak macam tu. Betul? Betul kan? Kita nak cikgu kita angguk. Jadi macam mana cara dia? Kita buat pendek-pendek tetapi kita buat berperenggan. Selepas 2 ayat je perenggan. Selepas 2 ayat je perenggan. Jadi bila dia bacakan, oh senang je. Oh ni 1, 2. Dia tak giling banyak pun. Sikit je 1, 2. Oh fakta, huraian, fakta, huraian. Dia tunduk je. Oh nampak tak? Bila semakin banyak dia turun. Bagus budak ni. Bagus budak ni. Nampak tak? Psikologi. Nampak tak? So itu kaedah dia. Agak-agak boleh buat tak? Agak-agak boleh buat tak? Nak tanya dulu. Boleh. Betul. So itu dia punya teknik dia. Baik. Okey. So itu yang 3 markah cikgu. Yang macam mana kalau katakan lebih daripada banyak markah tu cikgu? Lebih contoh 6 ke 8 ke kan? Okey. Untuk 6 markah ataupun 8 markah sebenarnya boleh guna formula ini. Iaitu fakta, selepas fakta huraian, lepas huraian contoh, lepas tu inference. Okey, ini kategori jawapan-jawapan kamu. Ada fakta, ada huraian, ada contoh, inference. Jadi, fakta 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah, rumusan 1 markah. Ini cara yang kita kata lebih baik dan lebih kemas. Tetapi, wajib ke cikgu mesti susun fakta lepas tu huraian lepas tu contoh? Tak. Tidak. Tidak semestinya. Sebab dalam sejarah sebenarnya dia bukan macam BM. BM kamu tahu kan kalau nak buat ayat mesti ada apa? Pengenalan lah, pendahuluan, lepas tu kena ada kata-kata bombastik, kemudian ada peribahasa bagai dan semuanya lah. Kan? Kalau sejarah tak ada. Yang penting, ada fakta, huraian, contoh cukup. Ada fakta pun boleh. Sebagai contoh, jom kita tengok. Baik, kita lihat. Contoh macam ni. Ini soalan cikgu ambil secara random ya. Pada pandangan anda, mengapakah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahsia? So jawapan dia, ambil balik pada pandangan saya. Pada pandangan saya kerana Islam baru dikenali. F tu sebenarnya fakta. Islam baru dikenali, F fakta. Dan bilangan penganutnya masih sedikit, F markah yang kedua. Ia bertujuan mengelakkan penentangan orang Quraisy. Itu huraian. Itu huraian. Selain tidak mahu penganut Islam diganggu, nada fakta. Situ saja dah 4. Berdakwah ni maknanya adalah menyebarkan agama. Berdakwah ni maksudnya menyebarkan agama. So kalau kita lihat kamu lihat dia asingkan selepas 2 ayat, dia asingkan kemudian dia buat perenggan baru. Andainya Islam disebarkan secara terbuka, Nabi bimbang Islam dihancurkan, another fakta, dan tidak berkembang huraian. Selain itu, ia merupakan strategi Nabi, fakta, untuk menyebarkan Islam. Hal yang demikian menyebabkan agama Islam berkembang dengan pesat. Itu inference ataupun kesimpulan. Daripada sini, kalau kamu tengok contoh jawapan ini berapa dah? Ini sebenarnya boleh dapat 8 markah. 8 markah. Ya, 8 markah. Dan kamu tengok, adakah disusun fakta, huraian, contoh, inference, fakta, huraian, contoh, inference? Tak.
suka hati kamu. Macam ni fakta ada fakta, kemudian huraian, kemudian fakta balik, huraian balik, fakta balik, huraian balik, kemudian inference. Contoh mana? Tak ada. Kalau ada contoh, akan diberi markah. Maknanya, dia tak terikat kepada satu format. Yang paling penting, kalau kamu ada fakta, ada huraian, memang relevan, memang tepat dengan menjawab soalan, akan diberi markah. Jadi, siapa kata sejarah susah nak skor? Sejarah senang. Senang nak skor sebab dia tak ada format. Yang penting jawab soalan, okey, berikan fakta huraian mengikut peruntukan markah. Itu satu lagi lah kan. Kadang-kadang kamu dah jawab soalan tu kan. Kemudian peruntukan 6 markah, kamu jawab kan, kamu bagi 4 aja. Peruntukan 6. Kamu bagi 4. Bila hantar, cikgu tu bagi 4 markah. Kamu pun, cikgu saya dah buat dah cikgu. Memanglah kamu dah buat kan, tapi kamu buat untuk 4 markah. Peruntukan 6 markah. Hilang 2 markah tu. 2 markah hilang. Jadi rugi. Sebab itu berikan sehabis baik mengikut peruntukan markah. Beri sehabis baik. Jangan cukup-cukup. Kadang-kadang kita ni melampau sangat. Kadang-kadang kita apa tahu? Buat satu ayat. Situ peruntukan 4 markah. Buat satu ayat. Kemudian dengan harapan apa? Harap-harap cikgu aku bagi markah penuh lah ni. Dengan satu ayat nak dapat 4 markah penuh. Macam mana? Kan? Tak logik lah kalau katakan makan tengah hari, kamu makan nasi satu sudu, kamu expect boleh kenyang sampai ke malam. Memang tak boleh lah. Kan? Jadi, kena berikan secukupnya. So, kalau kita lihat di sini, Ainul tanya, kalau kita bagi semua fakta, boleh ke? Boleh? Ke kena ada huraian dan contoh? Mana-mana pun boleh. Tapi bagi cikgu, senang lagi. Ingat sikit fakta, kemudian tambahkan huraian dengan contoh. Berbanding kalau katakan 6 markah nak ingat 6 fakta. 6 markah nak bagi 6 fakta. Pening nak fikir. Baik 6 markah tu, bagi 3 je fakta. Lepas tu bagi 3 lagi huraian. Kan senang? Itu lebih memudahkan. Ya, Azim, angkat tangan. Cakap apa? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ya, kepada para pelajar lain. Ada apa-apa soalan nak tanya? This is how, bagaimana menjawab soalan ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada cikgu. Okey, baik. Faham Okey, baik. So, kalau dah faham, kita akan buat latihan bersama-sama. Kalau buat seorang-seorang memang korang tak lah. Mantap dan cun. Alright. So, mantap dan cun. So, kita akan buat latihan bersama-sama. Sebab nanti kalau korang saja buat latihan, kan, memang tak lah. Okey, lebih baik berfikir sendiri. Okey, fakta dan huraian sebenarnya adalah berdasarkan pengetahuan kamu. So, kalau kamu ada pengetahuan tu, lebih baik letak. Alright. So, kita akan lihat berkaitan dengan bab 1. Okey, kita buat macam mana nak hafal fakta dengan senang. Okey. Soalan yang baik tu. Macam mana nak hafal fakta dengan senang? Okey, baik. Cikgu akan cuba terangkan kepada kamu. Okey. Baik. Cara dia begini. Okey. Kamu dah faham penerangan cikgu, betul? Kamu dah faham penerangan cikgu. Dan sebenarnya nota-nota cikgu, okey, selama ini sebenarnya nota-nota cikgu banyak dalam bentuk ini. Okey, dalam bentuk mapping ataupun dipanggil dalam bentuk peta minda. Contohnya ini bab 1, Kerajaan Alam Melayu. Okey, Kerajaan Alam Melayu, kalau kamu tengok di sini, sebenarnya okey, kita ulang balik okey. Dia ada 3 atau 4 bahagian. Bahagian pertama, konsep alam Melayu. Bahagian yang kedua, kerajaan-kerajaannya. Okey. Kemudian bahagian yang ketiga iaitu kemasyhurannya. Okey, dan yang keempat, kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman.
Maknanya di sini, okey, kalau kita nak ingat fakta dia, ya betul. Okey, huraian kena fikir sendiri. Tapi kalau huraian tu kamu boleh ambil daripada buku teks kamu, daripada fakta, itu lagi baik. Boleh. Okey. Baik, contohnya konsep alam Melayu. Konsep kita tahu terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu daripada sudut geografinya, dari sudut bahasanya dan daripada sudut budayanya. So ada 3 konsep alam Melayu, daripada geografi, bahasa, budaya. Geografi ni maknanya bentuk muka bumi. Betul kan? Jadi kita ada belajar hari tu tentang bentuk-bentuk muka bumi ataupun juga kawasan-kawasan yang dikatakan sebagai alam Melayu. Yang dikatakan oleh Dr. Nik Hassan Suhaimi. Hassan. Cikgu suka kata kunci iaitu cikgu bulatkan Hassan, kemudian Hadi, kemudian juga Dr. Ismail Hussein, kemudian Alfred Russel Wallace dan juga Ding Chu Meng. So cikgu akan bulat-bulatkan dia punya kata kunci. Oh, apa yang dikatakan oleh Hassan, Hadi, Dr. Ismail, Alfred dan juga Ding Chu Meng. Macam tu. Bahasa Melayu. Konsep alam Melayu, bahasa Melayu iaitu bahasa serumpun. Yang dikatakan oleh 2 orang profesor, iaitu satu lagi Dr. Asmah Haji Omar dan satu lagi Sultan Takdir Alizah Bahna. Begitu juga kerajaan alam Melayu, cikgu rasa tak ada masalah. Iaitu ada 7 kan. 7 ni cikgu rasa kamu semua ingat. Betul? Kemudian kalau kerajaan alam Melayu yang masyhur, kenapa mereka masyhur? Kerana pemerintahan. Pemerintahan yang sistematik. Setiap kerajaan tu ada dia punya pemimpin, raja dia. Dan dibantu oleh para pembesar, iaitu golongan pendeta dan golongan Brahmin. Dari sudut ekonomi, mereka menjalankan banyak aktiviti pertanian dan perdagangan. Bila kita sebut ekonomi kan, kita ingat ekonomi dia orang apa? Perdagangan, pertanian. Kemudian agama mereka pada waktu itu apa? Kebanyakannya agama Hindu dan Buddha. Kemudian adanya pelabuhan-pelabuhan seperti pelabuhan Palembang, kemudian pelabuhan Okyo, kemudian juga pelabuhan Indrapura dan sebagainya. Dan kalau kamu tanya lagi, cikgu macam mana nak ingat semua ni? Sebenarnya kan, kamu takkan tahu kamu tu ingat atau tidak selagi kamu tak jawab soalan. Sebab itu kamu kena rajin jawab soalan. Kamu kena rajin jawab soalan. Bila kamu rajin jawab soalan, baru kamu tahu kamu ingat ke tak. Mana ada orang yang bila kamu baca, oh aku ingat. Oh, kamu paksa macam simpan. Macamlah ambil nota tu masuk dalam kepala. Oh, saya ingat. Tak. Tanda kamu ingat atau tidak, bila kamu jawab soalan, kamu ingat. Kamu teringat dia. Dan itu kamu jawab soalan. Itu cara bagaimana untuk ingat yang lebih berkesan. Kena explore dulu. Baik. So ini kerajaan sezaman. Baik, kita ada belajar tentang kerajaan alam Melayu. Cikgu tak akan go through nota bab ni sebab dah banyak kali go through. Cuma kalau ada soalan, bagaimana nak ingat, macam cikgu selalu bagi tips, para pelajar, iaitu kalau katakan Nik Hassan Suhaimi ni, Hassan macam mana nak ingat daripada kawasan mana kepada kawasan mana? Ambil awal dan hujung. Iaitu kawasannya daripada Madagaskar sampailah ke Taiwan. Nampak tak? Madagaskar sampai ke Taiwan. Itu Hassan Suhaimi. Kemudian Abdul Hadi pula. Hadi kata apa? Iaitu Kepulauan Melayu sampailah ke selatan Thailand. Nampak? Kan berbeza tu. Kemudian kalau kita lihat, Tan Sri Dr. Ismail Hussein. Ismail Hussein dia kata apa? Daripada Vietnam sampailah ke Filipina. Ambil awal dan hujung. Ambil awal dan hujung. Jadi kita akan mudah untuk faham. Kenapa macam ni cikgu? Dia tak tanya yang kat tengah-tengah Baik, sebenarnya soalan-soalan berkaitan begini dia tak tanya dalam esei
ataupun struktur. Dia tanya dalam soalan objektif. Bila tanya dalam soalan objektif, kamu tak perlu ingat semua. Kamu kena tengok ujung dia apa, awal dia apa. Dan kamu tahu, oh ini dia ni yang cakap. Oh ini dia ni yang cakap. Nampak tak? Jadi itu cara dia. Kaitkan awal dengan hujung tu dengan dia punya tokoh. Itu cara dia. Baik. Kemudian Alfred Russel Wallace. Okey, Alfred, kita ambil kata kunci Alfred ini, iaitu dia kata apa? Okey, meliputi tanah Melayu sampailah ke Papua New Guinea. Kan berbeza tu. Alfred Russel Wallace, tanah Melayu, Papua New Guinea. Dan okey, Ding Chu Ming. Okey, kita ambil Ding Chu. Okey, dunia Melayu merupakan sebuah kawasan yang luas meliputi Malaysia sampailah ke Filipina. So, kaitkan dua-dua ini dan kita tahu Ding Chu Ming kata okey, Malaysia sampai ke Filipina. Itu cara dia. Okey. So, kalau dari segi bahasa, okey, kita tahu tentang bahasa etnik pribumi ini persamaan-persamaan lah. Okey, persamaan-persamaan. Okey, 4 dengan perkataan 5, papat, ampat, apat semualah, 5 semua kan. Baik. Kemudian kita lihat berkaitan dengan kewujudan kerajaan alam Melayu, ini kamu semua tahu. Okey. Dan sebenarnya untuk kerajaan-kerajaan ini paling penting nama kerajaan dan juga dia punya pusat kerajaan. Ini penting. Okey, Funan dan Vyadapura, Champa dengan Indrapura. Okey, Kedah Tua dengan Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kaitkan Gangga Negara dengan Pangkalan. Begitu juga Sriwijaya dengan Palembang. Okey, Palembang. Angkor dengan Hariharalaya. Okey, dan Majapahit, okey, Kota Trowulan. Okey, Kota Trowulan. So kaitkan dia begitu. Kaitkan dia begitu. Ini cara-cara untuk kamu mudah nak ingat. Okey. Baik. Kemudian kerajaan alam Melayu yang masyhur, okey, kamu kena tahu nama-nama lah. Okey, macam cikgu selalu ingat iaitu Kaundinya, pengasas Kaundinya, Vyadapura, okey, nama-nama Chulian, okey, Daviet, banyak. Okey, tapi hari ni bukan cikgu nak ni bukan cikgu nak tengok nota-nota ni sebab cikgu tahu kamu semua dah ulang banyak kali, okey, benda ni. Cuma kita nak tengok bentuk soalan dia. Dan bentuk soalan tu ada di bahagian belakang sekali. Iaitu kalau kita lihat bahagian belakang, inilah dia contoh. Okey. Okey. Baik. So kita akan buat sama-sama ni. Okey. Kita akan buat sama-sama dan kita lihat apakah soalan nombor 1 ini. Okey. Semua dah ada nota ni. Kita lihat nombor 1. Apakah kerajaan X dan Y? Okey, kerajaan X apa? Dia dah bagi kat situ iaitu Champa, Funan. So X itu adalah Angkor. Okey, Angkor. Dan Y itu adalah okey. Yes, Sriwijaya. Bagus. Okey, soalan macam ni, okey, sebab dia dah berikan ruang tu, kamu terus dia jawab. Okey, Angkor, Sriwijaya. Terus dia jawab. Okey. Baik. Bagaimanakah kerajaan berikut mencapai kemajuan? Okey, berapa markah kat sini? Okey, dia katakan 4 markah. Maknanya apa tahu? X itu 2 markah, kerajaan Y 2 markah. So diberi 2-2. Dah sampai. Patut dia call tadi tu. Guard. Tengah macam. Total apa? 300. Cakap betul. Okey. Baik. Close the moment. Okey, baik. Tak ada. Okey, so kita nak lihat tentang bagaimana kerajaan berikut mencapai kemajuan. How? Okey. So X ialah Angkor. Baik, kalau kamu fikirkan apakah kemajuan daripada sudut Angkor?
Okey, bagaimana kerajaan berikut mencapai kemajuan? Iaitu kita boleh tahu bahawa Angkor dia terkenal dengan apa? Dengan sistem pertanian. Betul? Sistem pertanian. Okey, dan juga okey iaitu pertanian dia. Okey, itu satu. Okey, dan juga pembinaan bari pun semua. So kamu boleh buat tu. Contohnya okey, bagaimana kerajaan berikut mencapai kemajuan? Okey. Kerajaan Angkor. Okey, Angkor mencapai kemajuan. Ambil balik ayat tu. Okey, ambil balik ayat tu. Kerajaan Angkor mencapai kemajuan. Okey, melalui sistem pertanian. Okey. Satu ayat sistem pertanian dan huraikan. Okey, iaitu pemerintah. Okey, pemerintah Angkor. Okey, membina bari. Bari. Okey, bari tu apa? Iaitu bari tu ialah takungan air. Okey. Okey, iaitu kalau nak terangkan boleh, iaitu takungan air. Okey, bagi menampung. Okey, menampung keperluan air di sawah padi. Di sawah padi. So itu boleh juga kamu buat. Yes. Boleh juga berikan air pada petani untuk mengeluarkan hasil tanaman padi yang banyak pun boleh juga, Aaron. Okey, berapa markah kat sini? 2 markah. Ada fakta sistem pertanian dan ada pemerintah Angkor membina bari. Takungan air bagi menampung keperluan air di sawah padi. 2 markah. Cukup. Baik, next. Nampak tak? Susah ke? Tak kan? Tak. Baik, kita lihat kerajaan Y pula kat bawah ni. Kerajaan Y ialah kerajaan Sriwijaya. Baik. Kerajaan Sriwijaya, okey, Wijaya mencapai kemajuan dalam bidang perdagangan. Kita tahu, okey, perdagangan. Hal ini disebabkan, okey, kita boleh buat hal ini disebabkan kedudukannya yang strategik di tengah laluan perdagangan. Okey. So, okey. Cukup tak untuk 2 markah lagi? Cukup. Yes. Okey. Universiti, agama, kemudian Cina. Yes, banyak. Okey, hubungan perdagangan memang banyak fakta dia. Ambil mana yang simple yang kamu ingat. Bagi je huraian. Cukuplah. Yang penting apa? 4 markah kan? Nampak tak ayat-ayat cikgu? Simple. Cikgu guna metod apa? Cikgu guna metod KISS. KISS. Kamu tahu KISS? KISS. Apa itu KISS? Keep it simple, stupid. Keep it simple, stupid. Maknanya apa? Keep it simple and look stupid. Nampak macam stupid. Tapi dapat markah penuh. Nampak? Keep it simple. Okay, yes. Okay, keep it simple, stupid. Maknanya, okay, ringkas dan tak payah jadi bodoh. Just look like stupid. Tapi taklah stupid. Kan? Kita buat macam ayat dia macam bodoh-bodoh je kan. Tapi bila 4 markah, dapat markah. Bila dapat 6 markah, 6 markah. Kan? Orang akan tengok, ayat kau tak adalah macam ayat boom-boom semua kan. Tak adalah ayat power-power mana. Simple-simple je. Tapi dapat markah penuh. Itu yang keep it simple, stupid tu. Yes. Buat-buat tak tahu tapi nampak, tapi dapat skor. Yes, Aaron. Itu cara dia. Korang suka flex ke? Kan? Kau tengok aku hebat, aku boleh jawab soalan. Tak. Kita tak. Nampak tak? Kita cool, relax, buat macam bodoh, tak tahu kan. Tapi bila jawab soalan, full mark. Nampak tak? Cikgu flex. Cikgu kenalah flex sebab cikgu flex ni untuk memberikan semuanya pada kamu. Cikgu ada flex ke? Cikgu ada flex ke? Ada flex ke? Tak ada lah. Tak flex kan?
Kan? Cikgu tak macam korang. Korang memang handsome, cantik pun semua. Cikgu tak. Cikgu biasa-biasa je. Kan? Korang lain lah kan. Handsome ada, cantik ada. Okay. John Wick. Alright. Baik. Soalan C. Jom kita tengok. Andaikan anda seorang negarawan yang cemerlang, cadangkan langkah-langkah untuk memajukan sektor ekonomi negara Malaysia. Andainya anda seorang negarawan, maknanya anda ni macam Tun Dr. Mahathir lah. Anda memang orang yang hebat. Berikan langkah-langkah untuk memajukan sektor ekonomi negara Malaysia. Baik. Kita tengok peruntukan markah berapa? 4. Okey, cara yang paling baik untuk dapat 4 markah ni apa tahu? 2 fakta, 2 huraian. Fakta, huraian. Kemudian fakta, huraian. Cukuplah. Okey. So, itu caranya. Dan bagaimana nak mulakan ayat jawapan ni cikgu? Okey, senang saja. Sebenarnya begini. Okey, cikgu akan buat ya. Baik. Ingat dalam sejarah jangan guna ayat point. No, kita tak nak point-point. Kita nak ayat yang penuh. Mesti ayat penuh. Okey, bagaimana nak jawab soalan sini cikgu? Baik, senang saja, iaitu jika dia kan andaikan anda kan. Andai ini kan jika. Jika saya seorang negarawan. Okey. Okey. Saya mencadangkan agar apa? Okey, baik. Langkah-langkah. Okey. So, sila berikan kepada cikgu 2 fakta. Seorang satu. Okey, 1 fakta. Okey, bagaimana langkah untuk memajukan ekonomi negara? Okey, silakan. Kamu boleh tulis dalam grup chat. Apakah langkah-langkah yang boleh dibuat untuk memajukan sektor ekonomi negara kita? Anyone? Boleh letakkan dalam grup chat. Boleh letakkan dalam grup chat. Anyone here? Tak ada? Ada. Ada. Ainul nak bagi. Membuat program apa pula, Jane? Melaksanakan kerja secara online. Saya ada idea tapi tak tahu macam nak bagi dia kat dalam ayat. Okey. Kita kurangkan barang import dan bukan. Betul, kurangkan barang import dan eksport. Sebab apa tu? Kalau lagi banyak kita eksport, lagi banyak kalau kita beli barang daripada luar negara kan. Kita punya mata duit tu kalau barang tu sikit, mesti kita minta banyak. Jadi orang tu akan buat luar negara tu akan buat mahal. So maksudnya kita punya mata duit tu akan jadi menurun daripada tu. Macam contohnya US dollar dulu dia RM2.50. Lepas tu sekarang ni dia RM4. Lepas tu mungkin kalau kita asyik beli barang daripada luar negara, dia akan naikkan harga jadi RM6 ke RM7 ke. Bagus Ainul. Sebenarnya itu berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Baik. Bagus juga idea tu. So cikgu ambil 2 cadangan untuk memajukan sektor ekonomi negara, iaitu bab kata Wigner version, iaitu menjalankan pelbagai aktiviti perdagangan. Okey, baik. So kita boleh tulis kat sini, jika saya seorang negarawan, saya mencadangkan agar aktiviti perdagangan ditambah ataupun ditingkatkan. Ditingkatkan. Ditingkatkan sekejap ditingkatkan. Kenapa lari kat sini pula? Ditingkatkan di seluruh negara. Baik, itu cadangan dia. Saya mencadangkan agar aktiviti perdagangan ditingkatkan di seluruh negara. Itu fakta. Huraiannya, apa kesan dia? Huraian ni macam-macam. Apa kesan dia kalau aktiviti perdagangan ditingkatkan seluruh negara? Iaitu kita akan kata hal ini akan meningkatkan
meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan. Okay. So itu 2. Baik. Okay, itu 2 markah. Cukup ke 2 markah? Tak cukup. So kamu kena tambah satu lagi. Okay, iaitu cikgu buat perenggan baru, cikgu tambah penanda wacana. Selain itu, okay. Okey, bab kata cikgu ambil daripada para pelajar iaitu melakukan penyelidikan dan pembangunan. Okey, baik, kita boleh ambil tu juga. Selain itu, okey, kita kata melakukan penyelidikan dan pembangunan susah sikit. Tapi bagi cikgu kan, selain itu, okey, saya mencadangkan agar membuka peluang kepada syarikat antarabangsa, membuka peluang pelaburan, membuka peluang pelaburan kepada syarikat antarabangsa. Hal ini akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negara. Dan kegiatan ekonomi dalam negara dan meningkatkan pendapatan negara. Cukup. Bagi tahu cikgu, adakah dengan jawapan ini kamu rasa ianya terlalu panjang untuk 4 markah? Tak. Okey-okey je. Okey-okey je. Ya. Maknanya just nice. Maknanya apa? Susun dia. Fakta, huraian. Bagi cikgu, kalau ada contoh boleh. Kalau tak ada contoh tak payah. Fakta, huraian cukup. Setelah itu saya mencadangkan agar membuka peluang pelaburan kepada syarikat antarabangsa. Hal ini akan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam negara dan meningkatkan pendapatan negara. Sebab apa? Kalau syarikat antarabangsa ni contohnya apa? Tahu, seperti syarikat-syarikat seperti Sony, seperti macam-macam. Yes, peraturan dia keep it simple stupid. Just kiss dah. Kalau kita tanya mana-mana cikgu kan? Paling simple jawapan dengan cikgu. Ya ni. Iya, sebab apa? Cikgu nak tanya kamu. Kita nak jawapan bombastik ke kita nak markah? Markah. Kita nak markah. Itu je. Kita nak markah. Kan? Tak guna gerbang ayat bombastik apa semua tapi markah tak ada. So, kita nak markah je. So, kalau cukup yang ini 4 markah dah lah. Simple. Kan? Ya, membazir. Kalau pointless pun bazir je. Tak perlu. Nampak tak? Ini kaedah dia. Okay. Bagus. So, ramai yang, ini cara dia. Okay, baik. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Okay. Kita ambil soalan yang ini ya. Okay, soalan yang B ni. Okay, mengapakah hubungan diplomatik penting kepada kerajaan alam Melayu? Okey, mengapakah hubungan diplomatik penting untuk kerajaan alam Melayu? Kita tahu antara poin dia. Faktanya, okey, cikgu bagi fakta dia. Okey, fakta apa? Okey, yes, untuk mendapat bantuan ketenteraan. Okey, ketenteraan. Okey, huraiannya, okey, sebagai contoh iaitu kerajaan apa yang dapatkan bantuan ketenteraan daripada negara China? Iaitu kerajaan apa? Kalau tak juga kerajaan Funan kan? Funan, okey. Funan mendapat meminta bantuan. Okey, bantuan daripada negara China. Okey, untuk melindungi melindungi keselamatan kerajaan Funan. Kerajaan. Baik, itu fakta dan huraian. Fakta yang kedua. Bagi tahu satu lagi fakta. Mengapa hubungan diplomatik penting?
selain daripada mendapat bantuan ketenteraan, iaitu apa? Untuk membentuk membentuk persahabatan. Membentuk persahabatan ataupun menjalin persahabatan. Menjalin ya. Menjalin persahabatan. Dan menjalin perdagangan. Dan perdagangan pun boleh juga, dan perdagangan. So huraian dia tak, kita ambil mana-mana ni je. Kita ambil mana? Boleh juga, keagamaan pun boleh juga. Kita boleh kata apa? Dengan menjalinkan hubungan, persahabatan dan perdagangan, hal ini dapat apa? Dapat meningkatkan meningkatkan hasil perdagangan. Dengan negara-negara negara-negara luar. Dapat meningkatkan hasil perdagangan dengan negara-negara luar. Dan bertukar barang lah. Bertukar barang. Alright. Memperbesarkan tak itu cukup. Memperbesarkan ekonomi tidak. Tidak. Baik. Dengan fakta huraian ini, sebenarnya kenapa, apa yang cikgu nak buat? Sebenarnya begini. Cikgu nak kita ada lebih kurang dalam 68 orang ini, 67 orang ni, cikgu nak semua pelajar 67 orang ini, semua pelajar buat ayat jawapan yang B tu dalam grup chat sekarang. Buat ayat jawapan daripada B tu dalam grup chat ni sekarang. Kamu buat ayat jawapan betul-betul yang cantik untuk 4 markah, kemudian baru send direct message kepada cikgu. Dan cikgu akan nilaikan dan terus beri markah. Boleh? Boleh So kalau ada yang tanya, cikgu macam mana nak mulakan ayat? Baik, mulakan dengan apa? Cikgu cakap apa tadi? Mulakan dengan ayat soalan. Ayat soalan apa? Mengapakah hubungan diplomatik penting kepada kerajaan Melayu? Buat ayat jawapan sendiri melalui fakta yang cikgu bagi. Fakta cikgu bagi, huraian cikgu bagi tadi tu kan? Gunakan dia. Cuma cikgu nak kamu buat ayat. Buat ayat jawapan. Buat ayat jawapan. Dan kemudian send direct message kepada cikgu. Sebab cikgu akan beri markah. Kalau cikgu tak buat macam ni, cikgu bagi homework kat korang, kompom-kompom korang tak buatnya. Setuju? Korang tak buat. Sebab cikgu tahu korang pun banyak homework kan. Jadi cikgu tak nak nyusahkan kamu. So baik korang buat yang ini, buat dalam kelas sekarang. Buat dalam kelas sekarang. So baik buat sekarang, habis. Orang kata apa? Cerita sini habis sini. Cerita sini habis sini. Nampak? So cuba buat. Boleh So gunakan boleh gunakan fakta dan huraian yang cikgu telah berikan tadi. Cikgu telah berikan tadi ni kan. Gunakannya. Bagus, dah ada yang hantar. Elroy Ang, dia kata apa? Hubungan diplomatik penting pada kerajaan Melayu kerana mereka boleh mendapat bantuan ketenteraan daripada negara di luar alam Melayu. Seperti contoh, nak meminta bantuan China untuk menuju keselamatan kerajaan. 2 markah. Selain itu, kerajaan alam Melayu dapat menjalin persahabatan dan perdagangan dengan negara di luar Melayu untuk meningkatkan hasil perdagangan dengan negara luar. Alright. Elroy Ang, 4 markah untuk kamu. Bagus. 4 markah bagus. Pembinaan ayat jawapan yang baik. Ainul. Tak habis. Alamak Ainul kau ni kan. Terusan cikgu. Okey. Bila balik. So kita lihat di sini. Aaron. Hubungan diplomatik penting pada mendapat bantuan ketenteraan. Baik. Selain itu, untuk menjalin persahabatan dan perdagangan kerana dapat meningkatkan. Aaron. 4 markah. Terbaik. Aaron, 4 markah terbaik. Terbaik ya. Easy. Yes. Kalau dah biasa buat, senang je sebenarnya. Kalau dah biasa buat, senang. Ini nak melatih kamu macam mana cara nak buat. Semua hantar Jangan tak hantar Semua hantar.
Okey. Kerana boleh mendapat bantuan tentera untuk melindungi keselamatan kerajaan. Amir Hamzah, itu baru 2 markah. Baru 1. Salah hantar pula. Okey, tak apa. Tak apa, boleh hantar lagi lepas ni. Okey. Utaya, hubungan diplomatik penting. Okey, dapat membantu. Okey. 2, hubungan diplomatik juga penting. Okey, Utaya 4 markah untuk kamu. Terbaik. Utaya 4 markah untuk kamu. Okey, bagus. Nadine. Okey, bantuan ketenteraan, contohnya kerajaan Funan yang minta bantuan. Okey. Matematik. Okey. Bagus. Nadine, 4 markah untuk kamu. Terbaik Nadine, 4 markah. Okey, bagus. Okey. Arif Lutfi. Okey, hubungan diplomatik penting kerana kerajaan Melayu mendapat bantuan ketenteraan. Contoh kerajaan Funan. Okey, untuk melindungi. Selain itu, jamin. Okey, ini juga dapat meningkatkan. Bagus Arif Lutfi, 4 markah juga. Terbaik Arif Lutfi. Terbaik boh. Terbaik. Okey. Hubungan diplomatik penting pada kerajaan Melayu kerana okey. Dan untuk melindungi. Okey, alamak baru 2 markah tu. Nasrin. Okey, itu okey. Okey, Nasrin 4 markah. Okey, bagus. Aidin Azimi. Kerana dapat meningkatkan hasil perdagangan untuk menjalin persahabatan dan perdagangan. Aidin Azimi, ayat tolong betulkan. Macam cikgu cakap apa? Keep it simple stupid. Okey, biar pendek-pendek. Okey, tetapi ada poin-poin. Jangan sambungkan semua dalam satu ayat. No. Itu tak betul. Kena ada titik dan mulakan ayat baru. Aidin Azmi boleh cuba lagi ya. Boleh cuba lagi. Putri Nur Sadiqah. Kerajaan daripada negara lain. Okey, salah hantar pula. Okey, tak apa. Cuba lagi. Boleh hantar lagi. Ahmad Mutawali. Okey, itu dapat menjadi persahabatan. Okey, bagus. Okey, Ahmad Mutawali 4 markah. Izzah Syahirah. Okey, negara luar sebagai contoh fundamental bantuan. Okey, selain itu mereka juga boleh menjamin sebagai contoh. Okey, 4 markah juga untuk Izzah Syahirah, bagus. Ardini. Kerajaan fundamental bantuan. Okey. Ini dapat menjalin hubungan. Okey, bagus. Ardini 4 markah, bagus 4 markah. Vigna version. Dia mampu okey, dapat. Bagus Vigna version, 4 markah juga, terbaik Vigna version. Okey. Okey. Yang wifi ni. Okey. Bagus. Ainul. Okey, 4 markah, bagus Ainul. Nuhat. Okey, supaya dapat bantuan ketenteraan. Okey. Kita juga dapat. Okey, bagus Nuhat untuk 4 markah, bagus. Dania Insyirah. Okey, saya tu. Okey, bagus 4 markah. Satu orang yang suka korek hidung. Apa benda kau ni Aaron? Aiman Ashraf. Okey, Aiman Ashraf contoh selain itu. Okey, 4 markah Aiman Ashraf terbaik. Arlia Adlina. Okey, hubungan. Okey, 4 markah Arlia Adlina, bagus. Aufa. Okey. Bagus 4 markah juga. Annette. Okey. Penting kan. Bagus Annette, 4 markah juga. Bagus, terbaik. Amir Hamzah. Okey. Okey, 4 markah juga, bagus. Okey, untuk Amir Hamzah. Said Zafran. Okey, Said Zafran. 3 markah. Okey, 3 markah, kurang 1 poin. Miss 1 poin. Miss 1 poin ya. Untuk menjalin.
Aidin Azimi, okey, sila buat semula. Ada kesilapan ayat kamu. Buat pendek-pendek. Buat pendek-pendek. Jangan panjang-panjang. Okey, cuba lagi. Akhir Rafiq. Kerana okey saya tu. Okey, Akhir Rafiq 4 markah bagus. Adila Arisha. Okey. Okey. Okey, 4 markah juga bagus. Okey, Adila Arisha. Maira. Okey, 4 markah bagus. Aaron. Kan, tak payahlah nak bagi tahu suka makan teh hidung. Okey, baik. Farah Alia. Okey, selain tu. Okey. Okey, 4 markah. Kemudian siapa ni? Irene yang gunakan nama Abu Syafian. Irene okey. Untuk melindungi okey, Irene, 3 markah saja, tak cukup satu. Tak cukup satu ya. Okey. Boleh Syed Zafran, boleh. Azim. Okey. Okey, 4 markah Azim. Nanti dapat jadi persahabatan dan menikah. Okey, 4 markah juga untuk okey, untuk siapa ni? Untuk Maira ke? Aaron. Kavia. Kerana ini. Okey, bagus. Saya tunggu. Okey, 4 markah untuk Kavia. Syazwina Inshira. Okey. 4 markah juga bagus. Okey, Alia. Yes, Alia. Bagus, Alia. Okey. Betul. Syazwina Inshira. Betul. Alia. Okey, Alia. Hubungan Sarah. Okey, Sarah. Kena alam Melayu. Okey, Funan. Okey, ini kerjaan. Okey, 4 markah. Bagus. Okey, bagus. Aaron. Sekejap berak, sekejap tai. Aaron sudah. Okey. Nampaknya semua terbaik. Hubung Farah. Farah Farhana. Okey. Okey, 4 markah juga untuk Farah. Betul tai. Aaron. Aku kick juga kau kadang kan. Tak payah cerita pasal kentut, pasal berak boleh tak? Kan? Saja je kan. Mentang-mentang lah cikgu tengah baca ni kan. Kau selit-selit pula kentut lah, berak lah. Kan? Habis-habis. Tak. Saja je kan. Kan? Dia cuma jujur je cikgu. Cikgu pula memang baca. Kan? Jahanam lah. Okey. Amirul. Okey. 4 markah Amirul bagus. Adik dia gunalah tukut. Okey. Okey. Baik. So, sekarang okey, daripada tak tahu kepada dah tahu menjawab. Macam mana? Kamu rasa kalau diberikan latihan selepas ini, kamu boleh jawab tak agak-agaknya? Boleh tak jawab agak-agaknya? Okey. Emran. Okey. Dan persahabatan dan perdagangan dengan negara luar. Okey, Emran, ini 3 markah saja, tak cukup 1 poin, Emran. Okey, boleh no work please. Bantu cikgu. Allah, okey, insya-Allah boleh. Okey. Boleh. Sebenarnya jangan risau. Sebenarnya cikgu tak berikan homework. Okey, cikgu tak berikan homework sebab cikgu tahu kamu memang padat dengan homework kamu. Jadi apa yang cikgu akan buat iaitu kita akan buat latihan dalam kelas. Okey, yang penting kamu dapat teknik tu. So hari ini kita buat latihan daripada bab 1. Next class kita akan buat daripada bab 2 pula. Latihan daripada bab 2. Itu cara dia. So kita asah skill kita sikit supaya kita dapat skill menjawab soalan-soalan tu. Okey. Alright. Cikgu sekejap lagi cikgu ada kelas pukul 4 iaitu kelas sejarah tingkatan 3. Okey. So, okey, Mildred okey, mesti memberi bantuan kepada negara. Oh, Mildred, kamu jawab soalan yang C okey, soalan yang C.
Aaron. Aduh. Mildred dapat 4 markah. Aaron ni. Guys, tolong guys. Aaron. Ya, dia tanya, cikgu pernah nampak tak tahi warna hijau? Kau tolong. Okey. Baik. Ya, betul. Okey, tak apa. Next class kita akan amalkan lagi. Kita buat lagi latihan supaya kita dah tahu, kemudian kita brush up kita punya skill. Okey? Tak apa kan. Aaron tu gurau je, Aaron tu bergurau. Okey, guys, kita akan jumpa lagi pada next class untuk minggu hadapan. So jangan lupa tahu, minggu depan kita akan buat latihan bab yang ke-2 pula. Baru perasan ada 24 kan. Ya, tak apa. Memang kelas kita memang selalu macam sangat tu. cikgu. Rasa macam cepat sangat, tahu-tahu dah habis. Pendek sangat. Kan? Itu kelas cikgu. Cuba kalau kelas lain. Ya Allah, bila nak habis ni? Padahal baru 1 jam setengah, 1 jam kan. Betul. Aduh. Okeylah. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Bye. Cikgu. Okay. Bye. Cikgu. Okay. Cikgu. Muah. Bye cikgu. Bye-bye. Muah. Cikgu. Ustaz. Allah, sakit mulut. Bye. Alright, Nohat. Terima kasih. Sama.